Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jom kita jawab persoalan dan fitnah yang ditabur oleh pembangkang dan juga pembenci Anwar Ibrahim. Mereka menabur fitnah. Kononnya Anwar Ibrahim berjalan tuduhan para pembangkang, pemimpin pembangkang, walaun, bahkan beberapa orang cyber trooper daripada Perikatan Nasional yang kita rasa macam tak berapa betul lah pemikiran mereka ni kan. Apabila mereka mengecam kononnya Anwar Ibrahim jalan-jalan ke luar negara, bawa banyak duit keluar, tapi tiada hasil. Hari ini kita jawab persoalan itu. Hari ini jawapan yang Anda harus sebarkan kepada seluruh dunia. Bahkan sebarkan ke serata dunia. Sebarkan sampai ke planet Marik, ke Pluto, ke bulan, ke matahari. Bagi tahulah semua ke parti-parti yang selama ini termakan hasutan dan termakan kebencian dendam. Bagi tahu mereka bahawa lawatan Anwar Ibrahim ke luar negara tidak membawa banyak keluar duit, tapi membawa uang yang banyak, pelaburan yang banyak. Bagi tahu mereka, hari ini disahkan Menteri MITI telah pun menjawab tuduhan bahawa Anwar Ibrahim kononnya keluar negara bawa banyak duit keluar. Tiada hasil, tapi akhirnya Menteri MITI telah memberikan jawapan bahawa 87% pelaburan telah dilaksanakan sejak tahun 2021. Pelaburan masuk paling tinggi pada tahun 2023 dan 2024. Waktu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Betapa jujur dan ikhlasnya jawapan Menteri MITI ini. Sebelum kita teruskan ulasan yang panas dan luar biasa ini, janji dulu saya kepada ramai orang dan tolong tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Anwar. Baiklah, ini ialah Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, imun badan yang bodoh, imun badan yang rendah, imun badan yang lemah, imun badan yang tidak lagi bijaksana, tiada guna lagi, menyebabkan kita tidak sembuh daripada penyakit, kita senang kena penyakit, kita mudah untuk diserang penyakit, dan penyakit tinggal dalam tubuh badan kita sampailah kita musnah. Tapi dengan imun badan yang kuat, dengan terapi imun yang meningkatkan imun badan 400% ini, imun badan kita menjadi kuat, bijaksana, dididik oleh terapi imun molekul hebat ini melalui fungsinya sebagai peningkat imun badan, mendidik imun badan kita. Apabila imun badan kita jadi kuat dan bijaksana, ia juga akan menolong di dalam badan kita melawan penyakit, membersihkan akar penyakit dalam tubuh badan kita. Ianya seperti seorang dokter yang men-scan penyakit dalam tubuh badan kita, lalu melawan penyakit itu dan membersihkannya dari tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Yang hebatnya ini ialah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini. Dapatkannya melalui nomor telepon yang tertera. Ingat, saya selalu mengingatkan orang, jangan bertangguh-tangguh. Kalau kau ada masalah kesehatan, kalau kau tiada masalah kesehatan, inilah waktunya Anda tingkatkan semula imun badan kita supaya kita tidak kena sakit dan kita boleh mendapatkan kesembuhan kita semula. Baiklah saudara-saudara sekalian, hari ini Menteri MITI yaitu Tengku Zafrul menyatakan bahawa 87% pelaburan telah pun direalisasikan. Jangan kau mimpi kata itu bohong, sebenarnya sudah masuk 87%. Dan jangan juga kau mimpi pelaburan itu macam beli mie segera di kedai serba aneka, yang mana apabila kita beli, kita bawa pulang dapat terus. Bukan begitu. Siapa yang kata pergi lawatan ke luar negara pulang terus bawa duit? Itulah pembohongan. Pembohongan yang mana ramai paci-paci, maci-maci, akak-akak, anti-anti, datuk-datuk, nenek-nenek yang termakan hasutan, termakan ulasan yang tidak betul. Anda pergi luar negara,
pergi memujuk orang melabur ke Malaysia. Anwar Ibrahim pergi ke sana untuk meyakinkan. Dengan kata lain, meyakinkan itu memujuk pelabur antarabangsa supaya melabur ke Malaysia. Dan bila Anwar Ibrahim berjaya memujuknya, membuat MOU, berjaya memujuk, itu belum lagi membawa duit. Kita bukan macam beli mie segera. Kita perlu masa, ada masanya untuk masuk ke Malaysia. Bila Anwar cakap berjaya, itu berjayalah. Tinggal masa untuk dia masuk dan pelaksanaan. Bukan macam beli mie segera. Yang kau pikir macam beli mie segera, kenapa? Bukanlah. Dia akan datang dan bawa. Tapi hari ini disahkan. 87% pelaburan telah direalisasikan dan paling tinggi masuk pelaburan pada tahun 2023-2024 waktu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Menteri MITI Tengku Zafrul tidak berbohong. Dia juga kata sejak 2021. Begitu telusnya Tengku Zafrul beritahu, 2021 siapa Perdana Menteri? Anda masih ingatkan? Tentulah mungkin Ismail Sabri atau mungkin Muhyiddin Yassin. Dia tidak bohong, memang ada pelaburan masuk, tapi tidak tinggi. Waktu yang paling tinggi ialah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Jadi berhentilah, terutamanya Isyam Jalil. Berhentilah buat tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Yang menyatakan kononnya Perdana Menteri ke-10 keluar negara, duit banyak keluar, tapi tiada hasil. Itulah pembohongan yang separuh benar. Yang tepat ialah 87% pelaburan telah dilaksanakan sejak tahun 2021. Pelaburan masuk paling tinggi tahun 2023 dan 2024 waktu Anwar jadi Perdana Menteri. Jadi sebarkan berita ini sampai ke planet Pluto biar semua orang tahu bahwa Anwar Ibrahim membawa pelaburan besar ke negara kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Pembebasan Perdana Menteri daripada penjara kini menjadi bahan tunggangan lebay dan walaun, serta geng-geng Perikatan Nasional, serta Tun Mahathir sendiri. Mereka menunggang isu pembebasan Anwar Ibrahim kini. Mereka seakan-akan mengorek kononnya isu lama, yang kononnya membuatkan mereka menang. Tapi petang ini, saya nak Anda dengar betul-betul penjelasan baik ini dan Anda share kepada semua orang, khususnya mungkin walaun-walaun yang ada di luar sana. Tujuannya bukan nak gaduh, tapi kita nak supaya mereka sedar bahwa mereka mungkin selama ini diperbodohkan atau termakan hasutan serta fitnah yang tak benar. Pembebasan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim kini sudah menjadi bahan akademik. Tetapi lebay dan walaun masih tidak puas hati dan masih mengigau setiap hari kerana mengingatinya. Ini penjelasan dan penerangan penuh untuk Anda semua. Ditulis oleh seorang pegawai kanan ataupun seorang pengamal undang-undang paling terkenal yang ada di Malaysia. Antara yang paling terkenal di Malaysia, siapa lagi kalau bukan Liana Marzuki. Persoalannya ialah sah atau tidak pembebasan Anwar. Kerana selama ini ramai orang yang persoalkan adakah sah atau tidak. Dari sudut perlembagaan, kuasa yang memberi pengampunan terhadap yang terletak pada yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 42. Namun, kuasa ini bukan bertindak secara mutlak. Ia dijalankan atas nasihat Perdana Menteri dan Lembaga Pengampunan. Pada tahun 2018, selepas PRU 14, Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika itu sebagai Perdana Menteri yang ke-7, menasihati yang di-Pertuan Agong agar Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi pengampunan penuh. Ini adalah sebahagian daripada komitmen pilihan raya yang dijanjikan oleh kerajaan ketika itu. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Anwar. Sebelum itu saya nak perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita rendah, apabila imun badan kita mengganas dari dalam tubuh badan kita dan menjadi bodoh, kita tidak sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Imun badan kita itu bolehlah diibaratkan seperti seorang doktor yang scan di dalam tubuh badan kita, apa masalah kesihatan kita dari dalam tubuh badan kita, dan
mengenal antara musuh dan lawan dalam badan kita. Lalu apabila sudah dikenali, dia akan melawan penyakit, masalah kesehatan itu dari dalam tubuh badan kita. Itulah imun badan kita yang sepatutnya kita jaga dan kita kuatkan. Jadi dengan adanya Transfer Factor for Life ini, imun badan kita dididik, dirangsang, serta diseimbangkan untuk jadi bijaksana, dididik menjadi bijaksana untuk melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita kuat dan sehat serta seimbang, kuat, maka kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Transfer Factor ini adalah penemuan paling bersejarah dalam dunia perubatan sehingga abad ini, pada abad ini. Dan ini ialah produk yang lulus KKM dan halal. Diperakui oleh semua dokter-dokter di seluruh dunia, bahkan dokter-dokter yang ada di Malaysia. Bayangkan, ini bukan obat, tapi digunakan oleh dokter-dokter untuk membantu menyehatkan ramai pesakit yang ada di seluruh Malaysia. Saudara, dari sudut perlembagaan, perkara untuk memberi pengampunan kepada pesalah terletak di bawah perkara 42. Nasihat Tun Mahathir kepada Yang di-Pertuan Agong adalah satu tanggungjawab rasmi di bawah perlembagaan. Ini bukan budi bicara peribadi, bukan juga rundingan rahsia. Ia adalah fungsi sah Perdana Menteri kepada institusi diraja. Jadi, apa yang berlaku? Perdana Menteri yang ke-10 diberi pengampunan penuh oleh Yang di-Pertuan Agong. Bukan separuh, bukan potong hukuman, bukan seperti Najib, tetapi diberi pengampunan penuh oleh Yang di-Pertuan Agong, tiada separuh, tiada diskaun, sepenuhnya. Tapi semuanya free pardon yang secara undang-undang menggugurkan hukuman, menghapuskan sabitan, menjadikan Anwar Ibrahim layak semula bertanding dalam PRU. Adakah cabaran terhadap keputusan tersebut? Ya, ada seorang peguam bernama Khairul Azam Abdul Aziz, dulu geng GTA, mencabar kesahihan pengampunan tersebut di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tertinggi Negara. Beliau membawa pengampunan, mendakwa pengampunan itu tak sah kerana kononnya prosedur tidak lengkap, antaranya kerana lembaga pengampunan belum bersidang penuh. Kes ini didengar oleh panel hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat yang dilantik sewaktu Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri yang ke-7. Apa keputusan mahkamah? Mahkamah Persekutuan menolak cabaran itu. Keputusan jelas pengampunan Perdana Menteri ke-10 adalah sah. Proses dibuat ikut lunas perlembagaan. Kuasa Yang di-Pertuan Agong adalah sah. Dan nasihat Perdana Menteri ketika itu adalah sebahagian daripada proses perlembagaan. Apa kata Peguam Negara? Peguam Negara turut mengesahkan pengampunan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sah dan dilakukan mengikut undang-undang. Tiada isu yang berbangkit, tiada keperluan untuk pertikaian semula. Betulkah pengampunan cuma gugur hukuman atau sabitan kekal? Jawapannya tidak. Sekali lagi saya ulang, supaya walaun, lebay dan juga para pembenci Anwar Ibrahim dicucuk telinganya dan tidak lagi dengki. Betulkah pengampunan cuma gugur hukuman sabitan kekal? Jawapannya tidak. Itu hanya berlaku jika pengampunan bersifat separah ataupun commutation. Dalam kes Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim, beliau diberi pengampunan penuh yang menghapuskan kedua-dua sabitan dan hukuman. Jadi, secara rumusan dan ringkasannya, tuan-tuan dan puan-puan, pengampunan Perdana Menteri ke-10 adalah sah dari segi undang-undang. Cabaran sudah didengar di Mahkamah Persekutuan dan ditolak. Ketua Hakim Negara lantikan Perdana Menteri ke-7 sendiri yang putuskan. Peguam Negara sahkan, tiada isu perundangan. Kalau masih nak pertikai, itu bukan sebab isu undang-undang. Tapi dengarnya ada hati nak naik kali ketiga. Kalau yang lain tidak sesuai, saya naik pun tak apa. Itu kata Thanos kita yang lead bird keliling dia sampaikan pada saya.
Walau dalam media kata nak jadi penasihat saja. Ulang antik lama episod 103. Kita boleh kritik kerajaan, tapi jangan ubah fakta ikut musim. Benda dah selesai di mahkamah. Jangan dipusing semula atas pentas ceramah. Fakta tetap fakta. Tak kira siapapun watak politik hari ini. Kita wajib pertahankan yang benar. Walaupun kadang-kadang ia tak sedap didengar. Salam hormat, Liana Marzuki, Amicus Korea. Aktivis yang hanya betulkan fakta tambah melibatkan mahkamah. Juga tak tahan baca propaganda memandirkan umat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Anwar. Bye-bye.